A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi setelah bercuti lebih kurang 1 minggu sempena dengan Aidil Adha. Semoga percutian kita sebenarnya bukan bercuti daripada beramal soleh, bukan bercuti daripada mentadabbur Al-Quran, tapi bercuti daripada menghadiri kelas sahaja. Semoga sepanjang cuti kita yang lepas, kita terus sentiasa mentadabbur Al-Quran walaupun berseorangan, bersendirian, dan kita terus telah menggandakan amal soleh kita, khususnya di 10 awal Zulhijjah yang baru berakhir. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antara amalan yang terbaik dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Perkara yang paling patut dirisau, ditakuti oleh orang yang beriman. Orang beriman untuk melakukan amalan satu benda yang merisaukan, sebab banyak cabaran, banyak ujian, kadang-kadang terbabas, kadang-kadang tidak beramal, kadang-kadang tidak beramal di waktu dan di tempat yang terbaik. Tapi yang paling merisaukan bagi orang beriman ialah amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam, apabila mereka berdua beramal soleh, yang mereka berdua adalah Nabi, sudah pasti Nabi sentiasa beramal soleh dan sentiasa ikhlas amalannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun mereka berdua ikhlas, mereka semua hidup mereka adalah untuk Allah dan kerana Allah, tapi mereka masih risau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka setelah selesai membina Kaabah, mereka membaca doa, memohon kepada Allah agar amalan mereka, amalan soleh mereka iaitu membina Kaabah, rumah Allah, bukan untuk diri mereka tapi untuk semua umat manusia. Semoga amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah segala amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, dan Al-Alim, Engkau Maha mengetahui setakat mana keikhlasan kami, setakat mana takwa kami, khususnya ketika berseorangan. Jadi semoga Allah terima segala amalan kita yang lepas dan juga yang akan datang. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah As-Saff, ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ni adalah sambungan ataupun kesinambungan daripada ayat yang pertama lagi. Kalau ayat pertama, Allah menceritakan tentang tauhid. Allah memberitahu bahawa semua makhluk Allah, sama ada yang bernyawa ataupun tidak, yang berakal ataupun tidak, sentiasa mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Maka begitu juga Allah nak kepada manusia yang diberi akal, lebih-lebih lagi mensucikan Allah, mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri hanya kepada Allah sahaja. Makna yang berakal ni sepatut amalan mereka, tauhid mereka, akidah mereka, ibadat mereka lebih mantap, lebih istiqamah dibanding dengan makhluk-makhluk yang tak bernyawa dan tak berakal. Okey. Kemudian ayat kedua, Allah menceritakan akhlak. Pasal akhlak.
Daripada tauhid pergi kepada akhlak. Apa kaitannya? Bila tauhid itu betul, semua manusia mentauhidkan Allah, maka kesannya akan melahirkan akhlak yang baik. Dan sebaliknya, bila tauhid tidak betul, akhlaknya tidak betul. Ataupun bila akhlak tidak betul, maka puncanya adalah tauhid yang tidak betul. Jadi Allah nak menegur bukan orang kafir, tapi Allah nak menegur orang beriman yang akhlaknya buruk. Apa akhlak yang buruk ni? Iaitu perbuatannya tidak sama apa yang diucapkannya, ataupun zahirnya, amalan zahirnya tak sama dengan apa yang dalam hatinya. Ini antara akhlak yang terburuk yang tidak sepatut ada kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bahkan Allah sebut dalam ayat lain, dalam surah-surah lain, sifat orang munafik ialah perbuatannya tidak sama dengan apa yang diucapkan, zahirnya tidak sama apa yang dalam batinnya. Ini adalah sifat orang-orang munafik dan juga sifat orang kafir. Jadi kadang-kadang sifat ini, penyakit ini merebak dan ada kepada orang beriman, maka Allah bagi amaran keras. Amaran keras daripada Allah kepada manusia yang tidak berakhlak, yang bercakap tidak sama apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang diucapkan. Allah bagi amaran keras, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat berat, sangat besar keburukan Allah sekiranya kamu ucap apa yang kamu tidak lakukan. Dan sebenar itulah antara ciri-ciri makhluk Allah yang tidak mensucikan Allah berdasarkan ayat pertama. Kalau kamu cakap lain buat lain, itulah tanda kamu tidak mensucikan Allah sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebab tanda mensucikan Allah yang paling besar dan utama bukan ucapan subhanallah, bukan ucapan alhamdulillah, tapi tanda yang paling jelas manusia mensucikan Allah ialah batinnya sama dengan hatinya. Kalau hatinya ikhlas kerana Allah, maka perbuatannya juga sama dengan batinnya, dilakukan kerana Allah. Kemudian Allah beritahu ayat yang keempat. Ayat keempat Allah beritahu apa yang Allah cinta. Ini yang antara menyebabkan orang beriman terjebak dalam sifat-sifat munafik, iaitu cakap lain, buat lain. Iaitu antaranya mereka pada awalnya meminta kepada Nabi supaya dibenarkan berperang. Itu mulutnya. Tapi bila Allah wajibkan perang, mereka bertanya, kenapa diwajibkan perang ke atas kami? Belum sampai masanya, sebaiknya tangguhkan dahulu. Itu sifat buruk. Jadi sifat buruk orang beriman, bila dia minta dan apabila dia beri, dia tak nak buat. Bila dia berjanji, dia mungkiri janjinya. Bila dia beri amanah, dia khianati. Dan juga sifat buruk orang beriman ialah dia tak boleh nak sama dengan apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka, dia tak boleh suka semua. Jadi itu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang beriman, apa yang Allah suka, dia kena suka. Walaupun nafsunya tidak suka, antaranya ialah berperang fi sabilillah. Sebenarnya apa kaitan ayat 4 berperang pada jalan Allah dengan ayat pertama mensucikan Allah? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, Allah cipta semua makhluk ni sebenarnya untuk mentauhidkannya, untuk mensucikannya, untuk beribadah hanya kepadanya. Bila ada halangan yang menghalang manusia daripada mensucikan Allah, daripada mentauhidkan Allah, daripada beribadah hanya kepada Allah, maka ketika itu diwajibkan berperang. Sebab tu Allah suka orang yang berperang fi sabilillah, pada jalan Allah, dalam keadaan tersusun. Kenapa? Sebab berperang dengan tujuan untuk memastikan semua makhluk Allah yusabbihu lillah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah, dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah suka. Maksudnya Allah sangat suka semua makhluknya masuk syurga. Jadi apa saja halangan yang menghalang manusia daripada mensucikan Allah, daripada mentauhidkan Allah, dan daripada manusia menuju ke syurga, maka di situ wajib kita hapuskan halangan tersebut. Di situlah namanya jihad. Yuqatiluna fi sabilillah saffan. Okey.
Kemudian ayat yang kelima, Allah nak begitu apa ayat kelima? Contoh berjihad pada jalan Allah. Sebab kadang-kadang bila bagi teori wajib berjihad, macam mana berjihad tak diberi contoh, kita pun jadi confused ataupun blur kan, dan ramai orang tak boleh buat sebab tidak ada contoh. Maka Allah bagi contoh berjihad, contoh berjihad pada jalan Allah, melakukan apa saja untuk menyebarkan agama Allah, untuk agama Allah tertegak, supaya kalimah Allah menjadi yang paling tinggi. Contohnya ialah jihad yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Jadi dalam ayat yang kelima Allah beritahu contoh jihad yang Allah suka. Safwan dalam keadaan tersusun seperti satu bina yang kukuh, saling tolong menolong, saling bantu, saling mengukuh antara satu sama lain. Jadi contoh jihad untuk menegakkan agama Allah ialah sebagaimana jihad yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat yang kelima, Allah tak bagi tahu Nabi Musa berjihad. Allah tak bagi tahu Nabi Musa berperang. Yang Allah bagi tahu apa dah? Keluhan Nabi Musa kepada kaumnya. Keluhan Nabi Musa kepada kaumnya. Apa dah keluhan Nabi Musa? Bukan sebab penat berperang, bukan sebab penat berjihad, bukan sebab penat berdakwah, tapi sebab pelik kepada kaumnya, sikap kaumnya apabila Nabi Musa nak selamatkan kaumnya daripada kezaliman Fir'aun, daripada kezaliman tentera-tentera Fir'aun. Dan Nabi Musa nak bantu kaum dia supaya hidup lebih senang, lebih selamat, lebih selesa. Tiba-tiba kaum itu menyakiti hatinya. Jadi apa mesej yang Nabi Musa nak bagi tahu ataupun yang Allah nak sampai pada kita? Cerita jihad tapi disakiti. Sebenarnya antara pengajarannya ialah Allah nak bagi tahu bila berjihad mesti disakiti. Bila berdakwah mesti disakiti. Kalau berjihad ataupun berdakwah tapi tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, sebenarnya ada something wrong. Dakwah tu ada masalah. Dakwah tu macam tak betul. Sebab tabiat sunnatullah, ketetapan Allah, bila berdakwah mesti disakiti. Sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri pun sentiasa disakiti daripada hari pertama berdakwah sampai Nabi wafat. Kalau di Mekah, Nabi disakiti oleh orang musyrikin Mekah dengan kata-kata kesaknya, dengan diletak isi perut unta, di Taif pula dibaling batu. Kemudian bila berhijrah ke Madinah, Nabi lagi teruk disakiti. Kenapa? Sebab di Madinah musuh Nabi lagi bertambah. Musuh Nabi lagi berkeliaran di dalam barisan tentera Islam, di dalam barisan saf solat jemaah bersama Nabi. Sebab apa? Sebab bila Islam semakin kuat, musuh semakin kuat. Bila Islam semakin kuat, semakin tinggi, maka serangan musuh lagi berbisa. Jadi akhirnya setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi lagi banyak disakiti, lagi teruk disakiti. Sebab itu Allah bagi tahu dalam surah Ali Imran, boleh buka surah Ali Imran sebelum akhir surah Ali Imran. Ayat 195. Ayat ni kita boleh syarat-syarat ahli syurga. Allah kata apa? Kita ambil bukan daripada awal. Fallazina hajaru.
Pertama, berhijrah. Berhijrah. Jadi ahli syurga yang pertama sifatnya ialah mesti ada unsur hijrah. Sama ada hijrah tempat ke tempat yang lain ataupun hijrah yang wajib setiap masa. Bila-bila masa ialah hijrah daripada maksiat kepada ketaatan, daripada kufur kepada iman, daripada sentiasa membuang masa kepada sentiasa memenuhi masa dengan amal soleh. Jadi hijrah yang ini yang pertama, ciri-ciri ahli syurga. Kalau dia terus kekal dalam dosa, dia belum layak menjadi calon ahli syurga. Yang kedua, fallazina hajaru wa ukhriju. Dua, diusir. Allah sebut diusir, bukan dia berhijrah. Beza di berhijrah dengan diusir. Apa beza dia? Kalau berhijrah, mungkin dia dah prepare awal, dah bersiap dengan barang apa semua, mindsetnya. Jadi walaupun berat juga, tapi kurang, bebanannya kurang, sebab dia bersedia daripada awal. Tapi kalau ukhriju, diusir makna tanpa persediaan, tanpa ada bekalan. Betul, sahabat-sahabat Nabi diusir daripada Mekah. Kemudian yang ketiga, fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim, daripada rumah-rumah mereka. Kemudian fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili, disakiti. Disakiti sama ada fizikal ataupun hati. Yang paling berat ialah hati disakiti. Orang baling batu dengan orang kata kita bodoh, yang lagi menyakitkan ialah kata-kata bodoh. Jadi orang beriman mesti ada, ahli syurga mesti ada unsur. Yang ketiga iaitu disakiti. Tapi ingat, Allah sebut disakiti pada jalan apa ni? Fi sabili, pada jalan aku. Kalau dia nak cari habuan dunia, nak berniaga ke, nak jadi kaya, tapi orang maki dia, itu tak termasuk ciri-ciri ahli syurga. Sebab dia bukan disakiti pada jalan Allah. Bukan disakiti sebab nak menyampaikan ilmu ataupun nak menegakkan agama Allah. Tapi kerana nak berniaga. Itu tak termasuk. Ini disakiti betul-betul dia buat kerja dakwah kerana Allah. Okey. Wa uzu fi sabili. Kemudian yang keempat, wa qutilu. Kan ayat tu. Wa qutilu, wa qatalu, wa qutilu. Ada kan wa qatalu? Wa qatalu, wa qutilu. Yang keempat, dia berperang. Yang kelima, dia mati syahid, dibunuh ataupun mati syahid. Kan? Wa qatalu wa qutilu. Kemudian baru Allah sebut apa? Barulah Allah kata la ukaffiranna. Satu, diampunkan dosa. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Yang kedua, wa la udkhilannahum jannat, dimasukkan syurga. Okey? Ini sentiasa ingat bila kita buat amal soleh ke, kita apa-apa je lah, berdakwah ke, kalau disakiti, bertenang. Sebab itu ciri-ciri ahli syurga. Kalau kita diperangi, bertenang, jangan marah, jangan mengamuk. Sebab Allah begitu awal-awal lagi, ini adalah ciri-ciri ahli syurga. Kalau kita sampai diperangi dan mungkin satu masa dibunuh, bertenang.
Kita keluarga, kalau ada kalangan ahli keluarga kita yang berdakwah sampai dia bunuh, jangan terkejut, sebab Allah dah beritahu dah. Ini antara ciri-ciri ahli syurga. Kalau nak diampunkan dosa, nak dimasukkan syurga, 5 sifat ni mesti ada. Paling-paling kurang dalam berbentuk apa ni? Kalau kita berhijrah, kita tinggalkan maksiat. Kalau terus kekal dalam maksiat, belum. Kalau diusir, mungkin kita diusir daripada tempat kerja. Orang tak suka kita sebab kita selalu menegur perkara yang tak baik dan sebagainya. Disakiti kadang-kadang orang kata kita, orang label kita ni macam-macam label lah, sehingga kita rasa macam dah give up dah. Itu adalah satu perkara. Sebab itulah ayat yang ke-5 surah Saf, Allah bagi tahu bagaimana Musa disakiti, sehingga Musa bertanya kepada kaum dia, lima tu'zunani, nombor 2 ni, nombor 3, lima tu'zunani. Musa kata pada kaum dia, kenapa kamu menyakiti aku? Bukan Musa tak boleh terima dia disakiti. Musa cukup faham, bila berdakwah, bila berjihad, mesti ada rukun dia, iaitu disakiti. Itu tak ada masalah, Musa faham. Tapi yang Musa bertanya ni sebab apa? Sebab dia disakiti oleh siapa? Kaum yang dia sendiri selamatkan. Musa dah banyak bagi bantuan, bagi kebaikan, selamatkan kaum dia. Tiba-tiba kaum yang dia bantu itu menyakiti hati dia. Kalau Fir'aun menyakiti Musa, itu satu benda yang biasa. Kalau Abu Jahal menyakiti Nabi, itu satu benda yang biasa. Tapi ada sahabat daripada Muhajirin, daripada Ansar, menyakiti hati Nabi, itu luar biasa. Okey? Jadi, satu lagi ayat yang ke-5, Allah nak beritahu apa? Pengajaran yang besar juga ialah falamma zaghu azaghallah qulubahum. Ayat yang ke-5, hujung ayat ke-5 ini penting. Ini penting. Sebab ramai yang salah faham, yang menganggap bahawa ramai yang sesat tu sebab Allah nak dia sesat. Jadi akhirnya dia kata serah kepada takdir lah. Saya belajar ke, saya solat ke, kalau Allah nak disesatkan, saya tak boleh buat apa. Itu fahaman yang salah. Bahkan itu adalah tipu daya syaitan. Sebab Allah tak pernah menyesatkan manusia. Melainkan apa? Kalau ikut ayat ni, falamma zaghu, setelah Nabi Musa berdakwah sekian lama dan kaum dia tetap menyakiti Musa, tetap kufur kepada Musa, tetap lawan Musa, sampai kesudahannya, kemuncaknya pada zaghu, mereka telah memilih untuk sesat. Setelah mereka memilih untuk sesat, azaghallah, Allah pun menyesatkan hati-hati mereka. Ini kaedah yang sangat jelas. Kaedah yang sangat jelas, iaitu Allah tak mungkin menyesatkan manusia melainkan setelah Allah bagi pilihan kepada manusia untuk dapat hidayah ataupun sesat. Setelah ada pilihan, akhirnya manusia memilih untuk sesat, barulah Allah sesatkan. Dia kaedah macam ni, dia kata la yumkin al-dhalalu al-jazai illa ba'da an yakuna al-dhalal al-ikhtiyari. Kesesatan balasan daripada Allah tidak mungkin berlaku melainkan setelah berlaku kesesatan pilihan yang Allah beri pada manusia. Allah dah bagi pilihan, kamu nak sesat, ini jalannya, nak jalan hidayah, ini jalannya. Akhirnya manusia memilih untuk tidak beriman. Ketika itu Allah tutup pintu hatinya setelah manusia diberi pilihan. Jadi semua yang sesat tu puncanya daripada mereka sendiri. Betul, Allah sesatkan, tapi puncanya daripada mereka sendiri. Yang tak solat, yang sembah berhala, yang buka aurat, jangan dia menyalahkan takdir. Ramai orang-orang Melayu kita mengatakan saya belum dapat hidayah. Itu sebenarnya menyalahkan takdir. Bahkan lagi buruk ialah menyalahkan Tuhan. Sebab seolah dia nak bagi tahu Allah belum bagi hidayah. Dia bukan tak nak, dia nak, tapi Allah belum bagi. Tak. Sebenarnya bila dia buat maksiat, dia telah disesatkan oleh Allah setelah Allah bagi pilihan
untuk dia mendapat hidayah, tetapi akhirnya dia memilih untuk sesat, maka Allah pun sesatkan. Okey, kita berhenti sampai ayat situ kan, ayat yang kelima. Satu lagi saya nak peringatkan, cuba buka surah Al-An'am ayat 110. Ini antara benda yang penting juga berkaitan dengan kaedah yang kita belajar tadi, iaitu Allah tidak akan balas manusia dengan kesesatan, melainkan setelah Allah memberi pilihan untuk manusia mendapat hidayah ataupun sesat. Dan setelah manusia memilih kesesatan, barulah Allah sesatkan mereka. Cuba buka surah Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Wa nazaruhum Okey. Cuba tengok Cuba tadabbur. Allah kata apa? Wa nuqallibu, iaitu kami nuqallibu, membolak-balikkan. Yang kita baca doa ya muqallibal qulub. Jadi muqallibah tu daripada perkataan qallaba yuqallibu. Dan Allah kata kami membolak-balikkan afidatahum, hati-hati mereka. Afidah jamak kepada fuad. Kami membolak-balikkan hati mereka. Wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka, sehingga mereka tak boleh nampak kebenaran, dan hati mereka tak boleh mentadabbur Al-Quran, tak boleh memahami apa yang Allah cakap dalam Quran. Dengar punca, kama lam yu'minu, sebagaimana lam yu'minu, mereka tak beriman dengan hidayat, dengan kebenaran itu, awwal marrah, kali pertama. Ini poin dia. Jadi bila Allah sesatkan hati mereka, bila Allah tutup pandangan mereka daripada melihat kebenaran, bila mereka tidak beriman kali pertama, dah dapat hidayat depan mata, dah ada Quran depan mata, dah dengar tazkirah, hari pertama dia dah memang tak nak ikut apa yang Allah perintah, dia tolak hidayat, maka ketika itu sama dengan ayat tadi, Allah pun bolak balik hati mereka, Allah tutup penglihatan mereka, Allah pekakkan telinga mereka. Sebab tu kata ulama, siapa yang buat dosa kali pertama, kalau tak bertobat, habis. Dia akan buat dosa kedua, ketiga, keempat, sampai ke muncaknya Allah tutup pintu hati dia. Tapi kalau dia buat dosa kali pertama, terus bertobat, insya-Allah ada peluang. Begitulah sebaliknya, siapa yang buat amal soleh dengan penuh keikhlasan, Allah akan buka lagi untuk dia beramal soleh yang lain. Banyak contoh-contoh daripada Al-Quran. Allah kata bila kamu beriman, kami akan tambah hidayah itu. Jadi Allah nak apa daripada kita? Kita betul-betul beriman, betul-betul taat. Kali pertama. Kemudian yang kedua tu Allah dorong kita. Allah permudahkan jalan. Jadi berhati-hati ya. Sebab itulah kalau kita tengok berapa ramai yang belajar tapi tak berubah. Berapa ramai yang pergi kelas tapi tak berubah. Takut-takut termasuk dalam maksud ayat ni. Sebab niat dia hari pertama lagi dia tak nak berubah pun. Sekadar nak penuh masa kosong, sekadar nak ikut kawan, kadang-kadang nak berjual barang. Maka dia tak akan berubah lah walaupun 20 tahun belajar tadabbur Al-Quran. Okey. Kita masuk ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ialah kesinambungan daripada ayat pertama lagi ya. Ayat pertama Allah bagi tahu semua makhluk yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang berakal, tak berakal, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, beribadat pada Allah. Maka
Caranya apa dah? Kena berdakwah. Caranya kena berjihad. Jadi kerja kita adalah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, menyebarkan Islam, memastikan semua manusia mensucikan Allah. Semua manusia mentauhidkan Allah. Bila ada halangan, ada jihad. Di situ diwajibkan kita berjihad. Bila ada halangan yang menghalang daripada dakwah tersebar. Jadi selepas kisah Musa, maka Allah begitu pula kisah Nabi Isa AS, iaitu Nabi yang terakhir. Di antara Musa dengan Isa ada banyak lagi para Nabi. Bukan selepas Musa terus Isa, tak. Cuma Allah tak sebut semua. Allah sebut yang penting-penting, yang utama. Dalam kalangan Bani Israel, Nabi yang paling utama ialah Nabi Musa AS. Sebab itulah banyak cerita yang dicerita dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Musa. Sebab dia adalah Nabi yang paling utama, yang terbaik di kalangan Bani Israel. Kemudian Allah cerita terus Nabi yang terakhir selepas Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Sebelum datangnya Nabi yang benar-benar yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata wa'iz, dan wa'iz ni sebenarnya dalam tafsir asalnya ada perkataan uzkuru wazkuru asalnya. Jadi kalau kita tengok terjemahan, ada yang terjemah macam ni, dan ingatlah oleh kamu. Oleh siapa ni? Nabi dan juga umat dia. Jadi kenapa bila sebut wa'iz, sebenarnya maksud Allah nak beritahu apa? Allah nak ingatkan Nabi dan Allah nak ingatkan umat Nabi Muhammad. Makna apa tu? Yang Allah nak ingatkan sangat penting kepada Nabi dan sangat penting kepada umatnya, termasuklah kepada kita. Kenapa? Sebab dia berkaitan dengan keimanan kita. Dia berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, sebagai pendakwah, sebagai warasatul anbiya. Jadi Allah nak beritahu, wahai Muhammad, kerja kamu khalifah, kerja kamu berdakwah, kerja kamu berjihad. Bila ada ujian, bila kamu disakiti, ingatlah kisah Nabi Musa AS. Bila disakiti, ingatlah kisah Nabi Isa AS. Itu adalah sunnatullah. Jadi dalam surah Sah ni dua kisah Musa dengan Isa. Pertama adalah sebagai hiburan kepada Nabi yang sentiasa disakiti, sentiasa dihalau, sentiasa dihina oleh orang musyrikin dan juga orang Yahudi dan Nasara. Maka ayat-ayat macam ni boleh menghiburkan hati Nabi. Macam mana tu? Bila Nabi ingat sebenarnya bukan dia seorang yang disakiti, dah banyak dah sebelum dia para Nabi, para Rasul disakiti. Jadi bila penderitaan itu dikongsi bersama, dia akan meringankan beban kita. Dan juga Allah nak beritahu, kamu jangan sedih, kamu jangan putus asa, kamu jangan marah. Sebab ini sunnatullah, ketetapan Allah. Bila kamu buat kerja yang baik, mesti orang tak suka, mesti kamu disakiti. Jadi satu sunnatullah mesti berlaku. Jadi kalau kamu sedih macam mana pun, ia tetap akan berlaku. Apa tujuan? Apa tujuan? Kenapa? Ini adalah sunnatullah. Bila berdakwah, ada ujian. Bila ada ujian, ada disakiti. Kenapa? Untuk apa? Boleh tak Allah jadikan dakwah tu lancar je, tanpa ada halangan, tanpa ada ujian, tanpa ada disakiti? Allah bagi senang je, Nabi dapat kalahkan orang Mekah. Bila berperang, sentiasa menang. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Tapi kenapa Allah jadikan ujian dakwah tu ada ujian, dan para Nabi sentiasa disakiti, bahkan ada yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang digergaji? Kenapa Allah tak bagi dakwah berjalan dengan mudah dan Islam tertegak dengan lancar? Kenapa? Jawapannya antaranya Allah jawab dalam surah Ali Imran ayat 142. Surah Ali Imran ayat 142.
Am hasibtum kan? An walamma ya'lamillah allazina najahadu wa ya'lama as-sabirin. Dah. Tengok ayat ini menjawab pada persoalan tadi. Kenapa Allah biarkan dakwah ni ada halangan, ada kesakitan, ada penderitaan? Kenapa? Jawapannya Allah kata surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum? Adakah patut kamu sangka? Adakah patut kamu sangka an tadkhulul jannah? Kamu boleh masuk syurga dengan mudah? Walamma. Walamma apa makna? Lama ni makna belum. Lama makna belum. Kalau orang tanya hal akalta, adakah awak dah makan? Jawab sepatah je, lama, belum. Orang Arab difaham. Sedangkan belum, ya'lamillah. Allah belum tahu. Kamu seronok je nak masuk syurga dengan solat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan pergi umrah. Lepas tu angan-angan nak masuk syurga. Sedangkan Allah belum tahu lagi allazina jahadu, orang-orang yang benar-benar berjihad untuk menegakkan agama Allah di minkum, daripada kalangan kamu. Kalau setakat solat, ramai orang boleh solat. Setakat sedekah, ramai orang boleh sedekah. Setakat pergi umrah, pergi haji, ramai orang boleh pergi haji dan umrah. Tapi nak berjihad, ada di situ ada ujian. Bila ada ujian, Allah akan tahu faya'lamas sabirin. Baru Allah tahu yang orang tu adakah betul-betul sabar ataupun tidak. Maknanya sabar tu datang bila? Setelah ada jihad, setelah ada disakiti. Jadi semua para nabi terkenal dengan ulul azmi. Kenapa? Sebab mereka sabar. Bila mereka sabar? Setelah disakiti. Jadi proses nak sabar mesti ada disakiti. Kalau kita tak disakiti, macam mana kita nak sabar? Dan sebelum disakiti, mesti ada proses kita menyampaikan kebenaran yang kebanyakan manusia tak suka. Bila ramai orang tak suka, kita buat yang ramai orang tak suka, masa tu kita disakiti. Ketika itu Allah akan tahu siapa di kalangan yang disakiti yang sabar. Ramai yang disakiti tak sabar, merajuk, berhenti. Ramai yang tak tahan dengan kesusahan belajar untuk beramal, untuk sampaikan, dia pun berhenti separuh jalan. Maka terbuktilah dengan ujian tersebut bahawa mereka sebenarnya hanya berpura-pura. Yang Allah cela, lima taqulu nama la taf'alun. Mulut kamu mengucap kamu beriman, tapi sebenarnya kamu tak beriman pun. Okey? Jadi Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad, bila kamu disakiti, ingatlah kisah Nabi Musa. Bila kamu disakiti, ingatlah kisah Nabi Isa ibnu Maryam. Okey, ingatlah ketika mana telah berkata Isa ibnu Maryam, anak Maryam. Kalau kita perasan dalam Al-Quran, bila Allah sebut Nabi, Allah tak sebut bin. Allah sebut nama Nabi Muhammad kan, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tapi Allah tak sebut bin Abdullah, wa ma Muhammadun ibnu Abdullah. Bila sebut Nabi Ibrahim tak sebut bin. Nabi Idris ke Nabi Yaqub tak sebut bin. Tapi bila sebut Nabi Isa, Allah sebut bin Maryam. Kenapa? Perasan tak? Kenapa? Ataupun Allah saja-saja nak sebut je? Sebab Allah nak menangkis, Allah nak menolak dakwaan, tuduhan, fitnah orang-orang Nasara yang juga pengikut Nabi Isa AS bahawa Isa adalah anak Tuhan. Bila mereka mendakwa Isa adalah anak Tuhan, Allah sentiasa sebut Isa anak Maryam, bukan Isa anak Tuhan.
Jadi ini adalah Allah sengaja sebut untuk menolak dakwaan tuduhan orang Nasrani. Satu. Yang kedua, juga Allah nak beritahu kebesaran Allah, kehebatan Allah, boleh melahirkan manusia tanpa bapa. Bila disandar pada mak, menunjukkan dia tidak ada bapa. Bila tak ada bapa, menunjukkan kehebatan Allah. Kalau Allah hanya boleh melahirkan anak daripada ibu dan bapa saja, tak berapa hebat. Kehebatan Allah pada boleh lahirkan anak daripada ibu dan bapa, boleh lahirkan anak daripada ibu tanpa bapa seperti Isa, dan boleh lahirkan anak tanpa ibu, lahir daripada bapa tapi tanpa ibu seperti Hawa. Hawa lahir daripada bapa tanpa ibu, iaitu Adam. Dan Allah juga boleh melahirkan manusia tanpa ibu dan bapa seperti Adam. Itu semua adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Okey, ketika mana Isa anak Maryam berkata, "Ya Bani Israel," wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani mana dia anak ataupun anak cuculah. Israel siapa? Iaitu Nabi Yaqub AS. Jadi Israel ini salah satu nama Nabi Yaqub. Nama Nabi Yaqub, satu Yaqub, yang kedua Israel. Dan Israel ini dalam bahasa Hebrew, Isra makna dia abdun, hamba. Makna dia Allah. Jadi Israel itu sebenar makna dia dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi ialah hamba Allah. Jadi Israel itu sebenar mulia. Sebab dia nama Nabi. Jadi jangan kutuk pada Israel, kutuklah kepada akhlak pengikut-pengikut Bani Israel ini ataupun keturunan Bani Israel. Israel tidak tercela, dia adalah asalnya seorang Nabi, iaitu Nabi Yaqub AS. Jadi kata Nabi Isa, wahai anak cucu Israel, ataupun wahai anak cucu Nabi Yaqub AS, iaitu orang Nasara. Apa tu sangat menangis tu? Okey, perasan tak ketika Musa cakap, wa iz qala Musa liqaumihi, wa iz qala Musa liqaumihi, ya qaumi. Tengok Tapi kalau Isa, wa iz qala Isa ya Bani Israel. Okey. Cuba perasan perbezaan. Ketika Musa berkata kepada kaum dia, ya qaumi, wahai kaum aku. Siapa ni? Bani Israel juga. Bani Israel juga. Tapi bila Isa yang berkata, Isa tak berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum aku. Sebaliknya dia sebut, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Dia tak sebut, wahai kaum aku. Kenapa? Sedangkan Musa, kaum dia Bani Israel, Isa, kaumnya Bani Israel. Fokus. Dah berhenti menangis. Fokus. Okey. Soalan. Inilah tadabbur yang kita sentiasa berfikir. Musa dia kata, wahai kaum aku. Tapi Isa pula tak sebut pun wahai kaum aku. Hanya sebut wahai Bani Israel. Adakah Musa ni lebih mesra kepada kaum dia daripada Nabi Isa? Ataupun Nabi Isa ni tak mesra alam? Apa sebab? Ada siapa nak jawab? Kru boleh jawab.
Sebab yang studi ni lambat sampai kan, kru terus sampai. Subhanallah, Allah tak akan cakap saja-saja. Allah tak akan guna perkataan yang tanpa sebab, tanpa makna. Mesti ada sebab. Baru je cakap, Musa berkata, wahai kaum aku. Tiba-tiba Isa macam tak mengaku kaum dia. Sebab kitab Injil diturunkan untuk kaum Subhanallah, kaum Nasrani itu sebenarnya Bani Israel. Bani Israel ni dia pecah dua. Bani Israel yang ikut Nabi Musa dia panggil Yahudi. Dan yang ikut Nabi Isa, Bani Israel juga. Jangan salah faham. Yang ikut Nabi Isa, Bani Israel juga ni. Kata Isa, ya Bani Israel. Bani Israel juga. Tapi bila ikut Isa, dipanggil Nasrani. Dua-dua, Yahudi dan Nasara, Bani Israel. Soalan saya, kenapa Musa sebut wahai kaum aku dan Isa tak sebut wahai kaum aku? Hanya sebut wahai Bani Israel. Sebab Nabi Isa bukan daripada keturunan. Okey, Faizah. Sebab Nabi Isa bukan daripada keturunan mereka. Apa bukti? Apa bukti? Apa bukti? Maryam Bani Israel ke? Ya, Maryam Bani Israel. Mak Isa, Maryam Bani Israel. Sebab Nabi Isa tak ada nasab. Sebab tak ada ayah. Betul, jawapan tepat. Dan tadi pun dah hampir betul dah, Ummu Aisyah. Dia Arab ni, dia bila tak ada bapa, dia macam tak ada keturunan. Sebab keturunan dia ikut bapa. Sebab tu bin tu kena bapa. Bila tak ada bapa, seolah dia tak ada keturunan. Bila tak ada keturunan, Nabi Isa tak sebut wahai kaum aku. Seolah Bani Israel bukan keturunan dia. Sebab aku bukan daripada bapa Bani Israel, aku bahkan tak ada bapa pun. Tengok bahasa Al-Quran tepat. Kalau Isa kata ya qaumi, salah penggunaan bahasa. Maka Al-Quran turun dalam bahasa Arab dan turun sesuai dengan bahasa Arab. Okey. Kemudian kata Isa, inni, sesungguhnya aku Rasulullah. Rasulullah. Kenapa Nabi Isa bagi tahu aku Rasulullah? Juga menolak dakwaan pengikut mereka, orang Kristian, yang mengatakan bahawa Isa anak Tuhan. Ataupun Isa Trinity, salah satu daripada tiga Tuhan. Nabi Isa menafikan, aku bukan Ibnullah. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi dua-dua ayat ni, Isa ibnu Maryam, satu menafikan dia bukan anak Allah, yang kedua juga menafikan dia bukan anak Tuhan, dia adalah hanya utusan Allah. Okey, aku adalah utusan Allah ilaikum, kepada kamu. Bila sebut ilaikum itu satu kemuliaan, benda yang paling mulia kepada manusia ialah bila Allah hantar Rasul khusus kepada mereka. Sebab nikmat yang paling besar ialah Rasul. Kenapa? Sebab Rasul akan memandu manusia jalan kebenaran yang menuju ke syurga. Maka nikmat yang paling besar ialah Rasul dan juga kitab Allah. Jadi bila Allah kata, Nabi Isa kata aku Rasul kepada kamu, menunjukkan Allah memuliakan kamu dengan mengutuskan aku khusus kepada kamu. Maka hormatilah, syukurlah dengan nikmat Allah ini. Jangan engkar. Kemudian kata Musa lagi, apa kaitan pula aku dengan Nabi sebelum ini? Apa kaitan aku dengan Nabi sebelum-sebelum ni? Adakah aku bawa yang bercanggah, yang berbeza dengan Nabi Musa ataupun Nabi sebelum? Tak. Aku adalah membawa perkara yang sama. Satu tauhid, satu akidah, satu manhaj. Cuma kitab yang berbeza, cara pendekatan berbeza. Tapi satu akidah, satu Tuhan. Sebab tu kerja aku musaddiqan, membenarkan baina, di antara aku, iaitu Taurat
Taurat ni kitab siapa? Taurat ialah kitab Nabi Musa AS. Kitab Nabi Isa ialah Injil. Jadi apa maksud Nabi Isa ni? Nabi Isa nak bagi tahu, aku adalah utusan Allah yang menyambung tugas-tugas Rasul sebelum ni. Iaitu kalau sebelum ni ada kitab Taurat, sebelum ni ada Nabi yang bernama Musa, aku tak pernah bawa satu benda yang bercanggah, yang berlawanan. Sebaliknya hanya mengiyakan, membenarkan, mengesahkan apa yang Rasul sebelum ni bawa. Jadi kalau betul kamu beriman kepada Musa, wahai orang Yahudi, kalau betul kamu beriman kepada Musa, wahai orang Yahudi, maka kamu wajib beriman kepada aku. Sebab yang aku bawa hanya mengesahkan yang apa dibawa oleh Nabi kamu. Kalau kamu tak beriman dengan aku, sebenarnya kamu juga tak beriman dengan Nabi kamu. Dakwaan kamu hanyalah dusta. Itu tengok, Allah nak bagi hujah yang menolak dengan hujah mereka sendiri. Hujah mereka apa? Kami beriman dengan Musa sahaja. Kami tak nak beriman dengan kamu. Maka Nabi Isa menolak hujah mereka dengan hujah mereka juga. Apa dia? Kalau betul kamu beriman dengan Nabi Musa, aku hanya datang membenarkan yang Musa bawa. Maka berimanlah dengan aku. Sebab tidak ada beza pun. Tak ada satu yang bercanggah dengan apa yang aku bawa, dengan apa yang Musa bawa. Okey, aku membenarkan apa yang sebelum ini, iaitu kitab Taurat. Kemudian yang akan datang, adakah Rasul ini terhenti setakat aku saja? Tak. Rasul adalah kesinambungan daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan bersambung. Bukan Rasul yang baru daripada Tuhan yang berbeza. Kalau aku membenarkan Rasul yang lepas, aku juga wa mubasyirah dan membawa berita gembira. Aku pula, kalau lepas aku membenarkan, kalau untuk Rasul akan datang, aku pembawa berita gembira. Mubasyiran bi rasulin, dengan Rasul ya'ti, datang, min ba'di, dari yang akan datang, dari ba'di, selepasku. Apa nama? Siap bagi nama. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Okey. Tengok pengajarannya apa? Nabi Isa ni, semua Rasul adalah satu akidah, satu manhaj, satu Tuhan. Buktinya apa dia? Isa datang tak bawa benda yang berbeza dengan Nabi sebelum, dan juga tak bercanggah dengan Rasul yang akan datang selepas Isa. Dia membenarkan yang lepas dan membawa khabar gembira tentang kedatangan Rasul yang terakhir selepas Nabi Isa AS. Ha? Basyiran bi rasulih ya'ti min ba'di ismihi. Satu katanya lah, lima. Musaddiqan 5. Kemudian baina yadaya min Taurah. Okey. Jazakumullah khairan. Membenarkan bagi apa yang di antaraku minat Taurat, dari kitab Taurat. Dah. Boleh cek kadang-kadang kita tulis ni laju je. Okey. Dan juga membawa berita gembira dengan Rasul yang datang selepas aku, namanya Ahmad. Okey, kenapa nama Ahmad? Nabi kita nama apa? Nabi kita nama Muhammad. Kenapa pula cerita Nabi yang disebut dalam kitab Taurat disebut namanya Ahmad, bukan Muhammad? Bahkan inilah menjadi hujah orang Kristian,
orang Nasrani bahawa kami tak terima Nabi Muhammad. Kami tak beriman sebab nama dia tak sama dengan nama dalam kitab kami. Dalam kitab kami bagi tahu nama Ahmad, yang ni nama Muhammad. Jadi kami tak nak beriman dengan Muhammad. Sebab yang dalam kitab kami tak sama dengan Muhammad yang ada ni. Ini jadi hujah pada mereka untuk menolak Muhammad. Jadi soalannya, kenapa Allah sebut Ahmad? Kenapa tak sebut Muhammad? Ada jawapan? Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa berapa tahun? Wallah alam. Cuma disebut antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 600 tahun. Antara Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 600 tahun. Tapi antara Musa dengan Isa, wallah alam. Saya fikir memang lamalah. Sebab antara Musa dengan Isa banyak lagi Nabi. Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, semua ada celah-celah tu. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa AS. Okey. Ummu Adam untuk apa? Okey. Jawapan pertama, kenapa Allah sebut Ahmad? Sebab Ahmad dalam bahasa Arab Ahmad. Kalau hamdu pujian. Pujian. Kalau kabir besar. Tapi kalau paling besar akbaru. Paling besar. Jadi Allah sebut dalam bahasa Arab Ahmad, bukan Muhammad. Sebab apa? Sebab Muhammad ni dalam bahasa Arab Muhammad dia panggil apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul ni mana? Yang dipuji. Jadi kalau nak terjemah harfiah, Muhammad ni ialah orang yang dipuji. Tapi kalau Ahmad, maksud apa? Ahmad ialah yang terpuji. Jadi jawapan pertama, kenapa Allah sebut Ahmad, tidak Muhammad? Sebab Allah nak bagi kepada Nabi Isa, Allah nak bagi kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Allah nak bagi kepada pengikut-pengikut mereka yang berbangga dengan Nabi masing-masing, bahawa akan ada satu Nabi di akhir zaman, dan Nabi ini adalah Nabi yang terpuji, Nabi yang terbaik daripada semua para Nabi. Bahkan Nabi Muhammad lebih baik pada Nabi Isa yang kamu dok fanatik tu. Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Musa yang kamu taksub. Jadi di situ ada message Allah kepada mereka-mereka pengikut-pengikut yang fanatik pada para Nabi masing-masing. Bahawa Nabi akan datang bukan Nabi yang kurang baik daripada Nabi kamu. Tak. Ahmad yang paling terpuji. Satu, itu sebab message. Allah nak beritahu inilah Nabi terakhir dan dialah Nabi yang terbaik, yang terpuji. Yang kedua, Allah nak puji sifat Nabi Muhammad. Ahmadul Hamidin. Di antara ramai yang memuji Allah, termasuklah para Nabi, di antara ramai yang memuji Allah, yang paling banyak memuji Allah Nabi Muhammad. Allah nak beritahu sifat Nabi Muhammad yang terpuji ialah Nabi Muhammad paling banyak memuji Allah dibanding dengan para Nabi yang sebelum tu. Sebab itulah kalau kita belajar sirah Nabi kan, hidup Nabi penuh dengan zikir. Pagi, petang, siang, malam, pakai baju, lepas pakai baju ada zikir puji Allah. Lepas keluar rumah ada zikir. Lepas dapat nikmat yang baik, alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus salihat. Bila dapat musibah pun puji Allah lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya memuji Allah. Itu makna Ahmadul Hamidin. Nabi yang paling banyak memuji Allah. Sebab kedua. Sebab ketiga yang disebut oleh Ummu Adam tadi. Iaitu Allah nak menguji Bani Israel. Kalau betul kamu beriman dengan Nabi Isa,
yang diutuskan oleh Tuhan yang sama, maka aku nak tengok beriman tak dengan Nabi Muhammad dan Allah bagi nama yang berbeza. Allah bagi nama yang berbeza, iaitu Ahmad. Nak tengok beriman tak? Dan sebenarnya Nabi Muhammad ni ada berapa nama? Nabi Muhammad ada berapa nama? Ada yang melampau, dia kata Nabi Muhammad ada sampai 1000 nama. Itu dah melampau. Allah pun disebut hanya 99, takkanlah Nabi Muhammad lebih pada Allah. Jadi yang mengatakan Nabi ada 1000 nama, mengarut. Yang ada hadis sahih, Nabi ada 5 nama dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Li khamsatu asma'. Aku memiliki 5 nama. Pertama, Muhammad. Tulis Arab lah. Satu, Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Yang ketiga, tak, Al-Hashir. Abul Qasim bukan nama, itu kunyah, gelaran. Al-Hashir. Yang keempat, Al-Aqib. Yang keempat, yang kelima, Al-Mahi. Al-Mahi. Dan semua ni, ini disebut dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Semua 5 nama ni ada makna. Semua 5 nama ni ada makna. Muhammad, makna dia apa? Yang dipuji, ya. Yang dipuji. Isim maf'ul kalau belajar bahasa Arab. Ahmad, yang terpuji ataupun yang paling banyak memuji. Al-Hashir, yang semua makhluk akan berhimpun daripada mahsyar di depan Nabi Muhammad. Al-Hashir daripada Al-Hashru, yang kalau tempat berhimpun dipanggil mahsyar, pada mahsyar. Jadi Al-Hashir makna dia semua makhluk berhimpun di depan Muhammad di akhirat besok. Al-Aqib, Al-Aqib mana? Yang terakhir, yang kesudahan, Aqabah. Iaitu maksudnya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, yang kesudahannya. Dan yang kelima, Al-Mahi, yang memadam. Al-Mahi dalam bahasa Arab mana? Maha, iaitu yang memadam. Memadam apa ni? Yang memadamkan kekufuran. Sebelum Nabi datang, boleh kata hampir semua manusia kufur dan syirik pada Allah. Maka dengan kedatangan Nabi, kekufuran, kesyirikan terpadam. Ini ada hadis sahih. Adapun selain pada ni, ulama khilaf. Ada kata nama Nabi Al-Muddassir, ada kata Muzammil, ada kata Nabiyyu Ar-Rahmah. Tapi saya tak jumpa dalil lah. Dan lagi yang melampau apa? Dia kata Taha, permulaan surah Taha nama Nabi Muhammad. Yasin nama Nabi Muhammad. Itu confirm tak ada dalil dan salah. Sebab orang Arab ni biasa nama Arab ada makna. Biasa nama Arab ada makna. Kalau tak ada nama, kalau tak ada makna, dia tak akan bagi nama anak dia. Sebab Taha tak ada nama, Taha. Ta huruf ta. Ha huruf ha. Tak ada nama, dia tak bagi nama. Sebab tu tak ada orang Arab zaman jahiliah dan zaman Nabi yang menamakan anaknya Taha. Tak ada. Tiba-tiba orang Melayu pula nama Nabi, nama Taha. Sama juga Yasin. Yasin ada pendapat mengatakan nama Nabi Muhammad. Salah. Satu, tidak ada dalil. Yang kedua, orang Arab tak akan bagi nama yang tidak ada makna. Ya, huruf ya. Sin, huruf sin. Tidak ada makna. Jadi jangan kita bagi nama kepada Nabi yang bukan daripada Allah dan bukan juga daripada hadis sahih. Okey. Kita balik pada persoalan tadi. Allah bagi nama Ahmad untuk apa tadi? Salah satu nak mengujikan. Okey. Macam mana Allah nak uji orang Nasrani sama ada beriman tak walaupun namanya nampak berbeza? Macam mana nak tolak syubhat ataupun keraguan yang dibawa oleh orang Nasrani yang mengatakan hujah mereka tak beriman dengan Muhammad, apa dia?
Sebab nama tak sama dengan dalam kitab mereka. Maka kita tolak dengan hujah, iaitu ayat yang sama. Allah kata, Rasul ni datang selepas aku. Nabi Isa cakap, dengar. Nabi Isa kata, aku bawa berita gembira dengan seorang Rasul yang datang bila? Selepas aku. Jadi jangan tengok nama Ahmad. Tapi tengok Muhammad tu datang selepas siapa? Selepas Isa, maka dialah Ahmad. Buktinya bi ba'di. Ada lagi tak Nabi ataupun Rasul yang datang selepas Isa selain pada Nabi Muhammad? Ada ke tak? Tak ada. Kalau tak ada, memang dia Ahmad. Dia Muhammad dan dia adalah Ahmad. Hujah yang kedua untuk menolak keraguan yang ditimbulkan oleh orang Nasrani dengan sebab nama Ahmad ialah falamma. Ayat selepasnya, falamma, maka tatkala ja'ahum, telah datang kepada mereka bil bayyinat, dengan keterangan. Apa maksud keterangan? Mukjizat Nabi Muhammad termasuklah Al-Quran, bulan terbelah, banyak lagi tanda-tanda yang Nabi Muhammad bawa. Tapi di sini Allah tak sebut manakala dia membawa datang kepada mereka, iaitu orang Yahudi Nasrani, dengan keterangan. Apa sikap mereka? Apa respon mereka? Qalu, mereka berkata, haza, ini cerita Muhammad ni sebagai Nabi adalah sihir. Mubin, yang jelas. Tengok Jadi akhirnya sebenarnya mereka cukup yakin bahawa Muhammad ni adalah betul-betul Rasulullah. Khususnya di kalangan ulama orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang yang ulama Yahudi yang memang mahir dalam kitab mereka Taurat. Jadi cerita Nabi Muhammad dalam kitab Taurat ke dalam kitab Injil cukup jelas, clear. Jadi Abdullah bin Salam dia kata memang inilah Muhammad. Bahkan ada cerita orang Yahudi iaitu salah satu isteri Nabi daripada orang Yahudi, iaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni bila Nabi sampai ke Madinah, ini dicerita oleh anaknya Safiyah, iaitu isteri Nabi. Dia kata masa dia belum beriman, dia kata bapa dia Huyai bin Akhtab dengan pakcik dia sebelum subuh pergi mengintip Nabi di Madinah. Pergi mengintip Nabi, tengok Nabi buat apa, solat apa, baca Quran apa. Kemudian kata Safiyah, setelah dua-dua balik ni, Huyai bin Akhtab dengan pakcik dia sangat sayang pada Safiyah. Sehingga kan bila mereka ada anak-anak lain, cucu-cucu lain, mereka tinggal. Bila ada Safiyah, mereka ambil Safiyah, mereka dukun. Yang lain mereka tinggalkan. Sebab antara anak saudara yang paling mereka sayang Safiyah. Tapi bila dia berdua ni pergi mengintip Nabi, dengar apa yang Nabi baca, tengok apa yang Nabi buat, mereka balik tu, bila dah cerah tu, ada kata sampai tengah hari dia duduk mengintip perbuatan Nabi. Bila dia balik tu, kata Safiyah, dua-dua balik dengan muka tak ceria. Dan mereka tak sambut pun aku, tak dukung pun aku, sebagaimana kebiasaan. Mukanya nampak macam dalam keadaan risau, takut, sedih. Dan saling-saling, antara dua ni saling bertanya, betul tak Muhammad yang kita intip tadi adalah Nabi yang dicerita dalam kitab kita? Kata bapa Safiyah, Huyai bin Akhtab, huwa, memang dia. Makna apa tu? Mereka cukup yakin. Walaupun nama disebut adalah Ahmad, tapi sifatnya, ciri-cirinya memang betul. Jadi mereka tak beriman, bahkan mereka mendakwa itu adalah sihir, bukan sebab mereka tak percaya, tapi sebab mereka dah tak ada alasan. Mereka tak ada hujah. Mereka hanya menuduh, melabel. Ini cerita sihir ni. Ini perangai Allah nak beritahu perangai orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, kalau orang Yahudi dia tuduh pada Isa ni apa? Sebelum datang Nabi lagi.
Orang Yahudi tuduh Nabi Isa anak perempuan pelacur. Satu tuduh yang melampau. Orang Nasrani pula, pengikut Nabi Isa pula lagi melampau. Dia tuduh apa? Nabi Isa anak Tuhan. Jadi kalau Nabi mereka sendiri pun mereka dah buat tuduhan yang salah, maka kepada Nabi Muhammad tak peliklah kalau mereka tolak dan mereka mengatakan ini adalah sihir. Walaupun Muhammad datang dengan keterangan yang cukup jelas, dengan mukjizat Qurannya, dengan mukjizat macam-macam lagi, cukup jelas. Tapi sebab degil, sebab dengki, sebab dendam, mereka tetap menolak apa yang mereka sendiri telah percaya dan imani. Okey. Sampai ayat 6 kan? Berapa jam? Okey, cukup situ.